fall back on, the lockdown puts many. So far, roughly 1,000 people in India have tested positive for coronavirus, but Special coverage of the coronavirus pandemic. We passed a grim milestone today. More than 50,000 Americans have now died from this virus, and the number is likely much higher due to insufficient are now in testing. some form of lockdown. In just a few days, more Americans will This is die New York from City, coronavirus over a where span of police are roughly 9 pleading with weeks residents to than stay died at in the home. Vietnam War over a span of 12 Opposition parties have criticized a lack of political will to end the humanitarian crisis. Some states have begun implementing many plans to politicians say we don't want a repeat of Metropolitan 2015. areas looking like Cases total of millions of people who are just a few tens of thousands. But instead of following If experts' we're serious and want to do everything possible to prevent a further outbreak, then we have to evacuate these camps. bizarrely just when in reality Social distancing here close to the area. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Ahmad Syahmi bin Sulaiman. Seperti yang kita lihat pada klip video sebentar tadi, memaparkan mengenai virus corona ataupun dikenali sebagai virus COVID-19, iaitu virus di mana ia menyerang seluruh negara dan membawa kesan yang amat besar, iaitu kesan maut. Seluruh negara telah menjalankan beberapa alternatif seperti lockdown, perintah dalam pergerakan untuk memutuskan adanya jangkitan COVID-19. Di Malaysia juga tidak kecuali apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan untuk mengadakan perintah kawalan pergerakan. Oleh yang demikian, semua pihak perlulah bekerjasama dalam menangani wabak pandemik COVID-19 kerana ianya merupakan tanggungjawab semua pihak. Itulah merupakan tajuk pada kali ini. Seterusnya, mari kita mendengarkan tanggungjawab seorang peniaga yang akan disampaikan oleh Datuk Luqman Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, COVID-19 telah menyerang negara kita lebih dari sebulan lebih. Jadi ia telah memberi kesan yang amat mendalam kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya dalam bahagian sektor ekonomi. Jadi peniaga yang amat terkesan sekali dengan COVID-19 ini, di mana mereka tidak boleh menjalankan perniagaan secara terus seperti dahulu dan perlu membuat cara yang baru untuk menjalankan perniagaan demi memastikan kelangsungan sektor ekonomi. Seperti saya yang membuat cara lain dengan membuat COD atau cash on delivery, di mana kalau dahulu pelanggan yang datang kepada kedai saya untuk membeli makanan, jadi saya pula yang buat perkhidmatan penghantaran makanan supaya mengurangkan komuniti atau pelanggan daripada berkumpul di kedai saya supaya tidak menyebabkan virus merebak jika ada di antara mereka yang terjangkiti. Jadi hari ini sedikit sebanyak dapat membantu dalam pencegahan COVID-19 apabila kurangnya pelanggan berkumpul di kedai saya. Jadi kami membuat dengan cara tersebut supaya kami mendapatkan balik pulangan modal dan tidak membuat kerugian akibat tidak melakukan perniagaan. Jadi dengan cara ini, dengan cara COD atau cash on delivery, kami dapat memastikan kelangsungan ekonomi kami. Terima kasih Datuk Luqman Hakim atas saranan yang diberikan sebentar tadi. Seterusnya, bersama mahasiswa Universiti Utara Malaysia iaitu Saudari Siti Zulaika untuk membahaskan mengenai tanggungjawab pelajar. Peranan pelajar dalam menangani penularan wabak penyakit berjangkit COVID-19 ialah sentiasa berada di rumah dan jangan keluar ke mana-mana jika tiada urusan yang penting. Selain itu, sentiasa mengamalkan penjarakan sosial iaitu social distancing sejauh 1 meter daripada orang lain. Seperti yang kita tahu, dengan berlakunya COVID-19 ini, semua aktiviti dan apa sahaja program telah dibatalkan dan tidak boleh dilaksanakan lagi. Namun begitu, kita masih lagi mempunyai tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Setiap pelajar mestilah bertanggungjawab dalam mengikuti apa sahaja arahan yang dikeluarkan oleh pihak kementerian ataupun pihak universiti dengan melaksanakan pembelajaran secara maya iaitu online class di rumah masing-masing. Itulah ilmu bayar hingga kemudian. Seterusnya, untuk menyampaikan berkenaan tanggungjawab seorang guru, saya mempersilakan Cikgu Taqwa untuk memberi pandangan.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti yang kita tahu, COVID-19 telah melanda negara kita. Dengan itu menyebabkan kawalan pergerakan telah dilaksanakan. Sepanjang tempoh PKP, sekolah ditutup, sekolah ditutup, IPT ditutup dan semua jenis sektor pendidikan ditutup. Oleh itu peranan sebagai seorang guru mestilah mengikuti perkembangan semasa supaya anak murid kita juga tidak ketinggalan. Sepanjang tempoh sekolah tutup, guru-guru mestilah memastikan bahawa pelajar-pelajar tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Oleh itu, guru-guru perlulah membuat pembelajaran secara online ataupun memberi tugasan kepada mereka melalui WhatsApp, Google Classroom, Webex, Zoom dan banyak lagi. Daripada WhatsApp kita boleh memberi tugasan kerja sekolah dan sebagainya. Dengan memberi kerja sekolah, memberi tugasan, mereka tidak akan bosan di rumah. Dengan itu kita dapat mengekalkan pelajar-pelajar berada di rumah supaya mereka tidak keluar ke mana-mana mencari penyakit COVID-19. Ingat, mencegah lebih baik daripada merawat. Guru ibarat lilin yang menerangi cahaya masa depan guru. Selanjutnya kita akan pendengarkan daripada pihak ibu bapa bersama Puan Nur Hafizah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Peranan ibu bapa dalam menangani COVID-19. Yang pertama, ibu bapa perlulah memastikan anak-anak agar sentiasa berada di rumah jika tidak mempunyai sebarang urusan penting agar dapat menghindarkan diri daripada COVID-19. Ibu bapa boleh meluangkan masa bersama anak-anak dengan melakukan pelbagai aktiviti seperti memasak, bertukang dan seumpama dengannya. Peranan ibu bapa yang kedua dalam menangani COVID-19 ialah ibu bapa perlulah memastikan anak-anak agar mengutamakan kebersihan diri seperti kerap mandi dan kerap basuh tangan dengan menggunakan sabun atau bahan pencuci tangan. Seterusnya, ibu bapa juga perlulah membersihkan kawasan rumah mereka dengan menggunakan pembasmi kuman sebagai langkah pencegahan COVID-19. Akhir sekali, peranan ibu bapa dalam menangani COVID-19 ialah ibu bapa mestilah peka dengan perubahan yang berlaku terhadap anak-anak mereka. Sebagai contoh, jika anak-anak mempunyai simptom-simptom COVID-19, ibu bapa perlulah membawa mereka untuk melakukan ujian saringan di pusat saringan yang berdekatan. Ibu bapa yang mencorakkan sikap anak-anak itu sendiri. Akhir sekali, pihak peranan yang tanggungjawabnya amat besar. Kita bersama dengan Profesor Azana. Assalamualaikum. Peranan seterusnya merupakan barisan hadapan atau lebih dikenali sebagai frontliner. Barisan hadapan terdiri daripada kaki tangan hospital dan pegawai keselamatan. Bagi kaki tangan hospital yang terdiri daripada doktor dan jururawat, mereka telah bertungkus lumus menjalankan tugasan mereka selama berbelas jam sehari bagi memastikan nyawa rakyat Malaysia dapat diselamatkan. Mereka juga tidak mendapatkan rehat yang mencukupi. Seterusnya adalah pegawai keselamatan. Pegawai keselamatan terdiri daripada CPAM, Rela, PDRM dan ATM. Mereka telah membuat rondaan siang dan malam bagi memantau rakyat Malaysia yang tidak menghiraukan perintah kawalan pergerakan. Mereka juga telah membuat sekatan di jalan raya bagi memastikan rakyat Malaysia hanya keluar daripada rumah untuk perkara-perkara yang penting sahaja. Hasil daripada peranan yang dijalankan telah membawa hasil yang sangat lumayan. Malaysia telah diiktiraf oleh dunia bagi memerangi wabak COVID-19. Berkorban nyawa demi negara. Itulah jasa melayani negara kita yang betul serius dalam memerangi wabak COVID-19. Oleh itu, semua pihak mempunyai tanggungjawab masing-masing dalam memerangi wabak pandemik ini. Ingat, jangan sampai sudah terhentuk baru tergadah. Sekian, terima kasih. Kita jaga, kita